sesi ni lah. Okay. So kita mula. Selamat petang ataupun selamat tengah hari kepada semua pelajar yang hadir pada petang ini. So hari ini adalah minggu ke-5 untuk kelas kita lah. Terima kasih kerana membagi komitmen yang baiklah untuk hadir pada petang ini. Dan peringatan juga sekali lagi, sesiapa yang berkongsi boleh bagi tahu cikgu dekat ruangan chat supaya cikgu boleh kira berapa total kehadiran untuk hari ini. Okay. So cikgu akan sharekan screen. First kali cikgu akan bagi tahu berkenaan dengan kita punya kelas hari ini. Okay, kita akan membincangkan tentang postmortem tugasan 1 yang hari itu. Kemudian cikgu akan bagi tahu tentang kertas tugasan 2 iaitu Google Form. Akan cikgu bagi link nanti. And then last kali adalah penerangan tentang kertas nota, kertas penerangan 3 ataupun kompetensi 3. Okay. Sebelum tu bagi cikgu masa untuk terangkan berkenaan dengan berkenaan dengan sekejap ya. Berkenaan dengan kamu punya takwim. Okay. Supaya lebih jelaslah pada sesiapa yang macam tak faham, cikgu akan terangkan sekali lagi takwim. Mungkin cikgu lain pun dah bagi tahu ataupun mereka akan bagi tahu kamulah. So takwim untuk yang terbaru yang termasuk dengan PDPR. So minggu ini adalah minggu ke-5 iaitu 3 hari bulan 5 lah. Jadi kita akan ber-PDPR minggu ke-5 sehingga cuti pertengahan semester ataupun cuti gawai nanti. Okay. So minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8 kita akan secara PDPR lah selama 1, 2, 3 minggu. Okay. So cikgu nak ingatkan tolong bagi kerjasama kepada semua cikgu-cikgu kamu untuk hadir ataupun untuk melibatkan dirilah secara aktif dan jangan hanya berdiam sajalah sebabnya cikgu tak tahu cikgu lain macam mana dia punya strict. Okay, kalau dia sangat strict dia boleh letakkan kamu punya kehadiran bawah 80. Kalau dia contohnya dia tak puas hati dengan kamu kan, dia letakkan kehadiran kamu bawah 80% dan kamu tak akan dapat duduk PA. Okay, itu cikgu bagi tahu keadaan yang apa ni, yang sangat teruk lah. Okay. Okay, kalau cikgu tu baik mungkin dia akan bagi peluang kepada kamu lah. Kalau dia tak baik dia akan terus letak kamu punya kehadiran bawah 80. Okay. Okay, and then lepas cuti gawai minggu ke-9 ataupun 14 hari bulan kita akan bersemuka semula kalau tak ada perubahan lah. Harap-harap kita dapat berjumpa dan harap-harap kes COVID pun makin turun pada masa tu. Okay, dia tengah bulan 6 nanti baru kita akan berjumpa semula sehinggalah masa musim PA iaitu pada bulan 8 nanti.
Okay. Dan cuti semester hujung bulan 8 sampai tengah bulan 9. Okay. So harap-harap tak ada yang terganggu. Okay. Kalau ikutkan kita amali kita lah, amali kita yang kita kena kejar juga nanti kalau ada berlakunya apa-apalah, sebab amali kita satu senang bertype, yang kedua kita kena buat lita juga untuk amali quality control ni. Okay. So yang kedua yang cikgu nak terangkan adalah berkenaan dengan postmortem tugasan 1, kumpulan 1 yang hari itulah berkumpulan tu. Okay. So tujuan cikgu nak buat tugasan berkumpulan tersebut adalah supaya cikgu boleh compile semua kamu punya tugasan menjadi satu slide. Okay. So nanti slide ni cikgu akan bagi balik kepada kamu supaya kamu dapat buat ulang kaji. Okay. Ini adalah untuk kamu sendirilah, bukan untuk cikgu. Okay. Tugas cikgu hanya compile kamu punya kerja dan memudahkan kamu pada masa hadapan. So cikgu mohon kepada sesiapa yang belum hantar lagi tugasan 1 ni berkumpulan, sebab nanti tugasan 2 pun ada juga, topik kedua, topik ketiga pun ada juga. So bagus kamu siapkan dulu supaya cikgu boleh compile dan bagi kepada kamu lah. Kalau kamu lambat bagi, nanti cikgu pun lambat compile, orang lain pun susah nak study. Okay? Itu tujuannya kenapa. So yang kedua, cikgu ada tertengok untuk subtopik 3. Cikgu rasa subtopik 3 adalah grup dah tertutup dah. Subtopik 3 grup Baron kah? Ya, cikgu. Kamu punya topik adalah kriteria penilaian spesifikasi produk. Tapi kamu jawab kaedah pemeriksaan. Okay, kamu jawab subtopik yang kelima. So cikgu minta kamu tolong tengok balik sebab yang kamu jawab tu adalah soalan mereka Mirza. Okay. So yang kamu jawab sepatutnya kriteria lah. Kamu tengok dekat kertas penerangan tu, kriteria penilaian spesifikasi produk ya, dekat depan-depan. Yang kamu jawab tu dah dekat belakang-belakang. Okay. So yang Mirza punya, sebab dia dah hantar, yang ni yang kamu jawab. Okay, kaedah pemeriksaan. Pemeriksaan secara visual, persampalan, secara menyeluruh dan lain-lain pemeriksaan lah. So cikgu minta kamu tengok balik, buat balik dan hantar balik kepada cikgu. Boleh ha? So kepada yang lain, topik prosedur pemeriksaan, siapa yang buat tolong hantar. And then kaedah pemeriksaan dah, bahan mentah. Topik bahan mentah tolong hantar kepada cikgu juga. And then penggunaan peralatan, alatan tangan dan alatan pembersihan. Penggunaan peralatan, alatan pengukuran dan pengujian. Dan standard ataupun piawaian. Okay. Tolong bagi dekat cikgu lah. Bagi dalam bentuk picture ataupun dalam bentuk scan. Okay. Kalau boleh buat dalam kemas lah. Kalau buat macam ni pun boleh. Cikgu compilekan. Kalau buat sekaligus pun boleh. Bergantung kepada masing-masing lah. So tahniah kepada yang dah hantar. So boleh proceed dengan kerja lain lah lepas ni. Yang belum tolong hantar secepat mungkin lah. Supaya kerja kamu tak bertambah-tambah nanti. Okay, itu yang pertama. So yang kedua, cikgu nak terangkan apa lagi? Penerangan kertas tugasan 2 ataupun Google Form. Okay. So untuk minggu ni, tugasan yang kamu buat adalah tugasan Google Form. Okay, cikgu akan bagi link nanti dan jawab berdasarkan kertas penerangan 2, bukan kertas penerangan 3. Yang ni 3. Kertas penerangan 2, kamu boleh tengok dekat Google Site ni, nanti cikgu akan bagi link juga. Okay. Dekat pembelajaran teori, dekat kertas penerangan 2. Okay, so kamu akan rujuk kamu punya tu nantilah tugasan nanti berdasarkan kertas penerangan 2.
So link tugasan, cikgu akan buka. So kertas tugasan 2 kamu adalah berbentuk Google Form. Okay. Cikgu nak ingatkan semula berkenaan dengan email address. Okay. Minggu lepas ataupun 2 minggu lepas masih lagi ada yang silap type email address dia. COM jadi CON. Okay. Pastikan tulis dengan betul lah, jangan ada typo. Sebab nanti bila dah siap, cikgu semak, cikgu akan send balik kepada email kamu lah. Kalau kamu tak dapat, kalau email kamu salah, dia tak dapat nak hantar kepada kamu. So, masalahnya yang berlaku adalah bila kita nak kutip kamu punya evidence, okay, itu masalah sangat besar lah. Evidence nanti dia kena banyak kali kerja lah. Kalau ikut yang sebelum ni kan ada banyak masalah. Okay. Dan pastikan email address yang kamu type dekat sini adalah aktif. Jangan cari email address yang tak aktif lah. Sebab nanti cikgu akan minta kamu send balik kepada cikgu. Sebab apa yang ada dekat cikgu, dia tak ada yang tick. Okay. Sebab kalau kamu check balik kamu punya tu, dia ada tick, 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 tick. Okay, kalau yang cikgu punya simpanan, dia memang kosong lah kalau cikgu print untuk kamu. Daripada cikgu punya email, dia memang kosong. So, cikgu perlukan daripada site kamu yang cikgu dah hantar kepada kamu. Baru dia ada tanda betul atau salah tu. Pembetulan dan sebagainya lah. Sebab tu, apa yang kamu kena type email address adalah yang betul. Jangan yang salah. Okay. Kamu boleh guna MOE ataupun email pribadi lah. Bergantung. Okay, untuk tugasan 2, semua adalah soalan subjektif. Okay, di mana kamu kena jawab bukan ABC, tapi kamu kena type. Okay, so apakah yang dikatakan dengan standard kawalan kualiti, berikan 3 kepentingan, senaraikan objektif kualiti. Okay, kalau dia cakap senaraikan, lepas tu kamu tengok 5 markah dekat sini, maksudnya kamu kena senaraikan lebih daripada 5. Okay. Ataupun 5 lah, 5 dan lebih. Jangan ada 4. Kalau kamu senaraikan 4, kamu dapat 4 markah. Kalau kamu senaraikan 1, ada 1 markah sajalah. Okay. Kemudian terangkan proses kawalan kualiti berdasarkan gambar rajah PDCA. So, setiap plan ni apa dia punya keterangan, do apa dia punya keterangan, check apa, dengan act apa. Okay, baru dapat 5 markah. Semua jawapan ni memang ada dalam kertas penerangan. Okay, kamu tak perlu fikir, kamu tak perlu hafal ke apakah, memang rujuk kertas penerangan memang ada jawapan. Okay. Kemudian senaraikan prosedur asas yang perlu untuk keselamatan bengkel. Okay, kalau dia 5 poin dekat sini, tolong jawab 5 lah. 5 dan lebih. Kalau kamu jawab 4, dapat 4 markah. Macam itulah cikgu bagi markah kamu. Okay, harap-harap semua orang faham. Okay, itu yang ketiga. Kemudian yang seterusnya adalah penerangan tentang kertas penerangan 3. Okay. So, kertas penerangan 3 adalah kompetensi 3 dan tugasannya adalah dibuat pada minggu hadapan. Kertas penerangan 3. Okay, sesi ini agak pendek lah berbanding sesi yang lepas. Okay, so ini adalah kertas penerangan 2. Jadi tugasan 2 kamu Google Form tu kamu buat berdasarkan kertas penerangan 2. Okay, KP2. KP2 ni, so jawapan dia semua ada dalam ni. Okay, tak perlu Google, tak perlu apa-apa, memang jawapan dia memang sebiji dalam ni. Okay, yang penting kamu kena cari key point, mana satu soalan dia, kamu cari, kamu type lah dekat situ. Kalau tersilap juga, cikgu tak tahulah apa yang kamu sebenarnya baca. Okay? Sebab dia memang dia dalam ni lah, contohnya PDCA. Kamu boleh cari PDCA kat sini macam mana. Mana PDCA? Okay, contohnya PDCA. Rancang, buat, semak, tindakan. So, semua jawapan memang ada di sinilah.
tak perlu cari dekat sumber lain sebab soalan tu memang berdasarkan kertas penerangan. Okey, harap semua faham. Kita tengok kepada kertas penerangan 3. Okey. So kertas penerangan 3 tak panjang, ada 10 muka surat sahaja. Tajuk dia adalah Perform Electronic Quality Control ataupun melaksanakan kawalan kualiti produk elektronik. Ini topik yang ketiga lah sebelum topik yang keempat. So kita cepat sikit sebab nanti baru kita dapat fokus sepenuhnya kepada PB lah, PB teori. Okay. So ni sama. So subtopik dia adalah dia nak terangkan apa itu sistem kawalan kualiti produk. Okay. So untuk melaksanakan kawalan kualiti ada beberapa perkara yang terlibat dalam sistem kawalan kualiti ini. Yang pertama adalah pemeriksaan bahan mentah ataupun bill of materials, pemeriksaan fungsi, pemeriksaan fizikal, pemeriksaan keselamatan, pemeriksaan bungkusan dan kaedah pemeriksaan. Okay. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah yang kita akan bincangkan dalam kertas penerangan yang ketiga lah. And then pemeriksaan bahan mentah, macam mana dia lakukan. Okay. So, dekat sini cakap bermula dari sub pemasangan, perhimpunan, pengantaraan subkomponen bahagian dan kuantiti masing-masing yang diperlukan untuk mengeluarkan satu produk akhir. Okay. So, benda ini yang penting lah. Kamu cari dalam satu ayat tu, dalam satu perenggan, dia panjang kan. So kamu kena pandai cari dia punya main key point dia. Okay. Itu adalah salah satu macam mana nak buat peta minda untuk tugasan cikgu. Okay. Memang kita akan banyak buat peta minda. So kalau kamu buat peta minda, kalau cikgu tanya, apakah kawalan kualiti perkara yang perlu dilakukan semasa mengawal kualiti bagi produk elektronik. So setiap ni kamu tak perlu tulis. Kamu just perlu senaraikan bahan mentah. Kamu buat sistem kawalan kualiti produk. Ada kategori bahan mentah, pemeriksaan bahan mentah, pemeriksaan fungsi, pemeriksaan fizikal, pemeriksaan keselamatan, pemeriksaan pembungkusan dan kaedah pemeriksaan. Pendek sahaja, tak perlu tulis panjang-panjang. So ayat ni tak penting lah. Macam itulah sebab ni hanya dia nak terangkan sahaja. Okay, sama juga kalau pemeriksaan bahan mentah. Okay, apa yang key point yang paling penting dekat sini? So dia bermula daripada sub pemasangan, perhimpunan pengantara subkomponen bahagian dan kuantiti masing-masing yang diperlukan untuk mengeluarkan produk akhir. Okay. Ini pemeriksaan fungsi. Okay, pemeriksaan fungsi, kamu kena tahu tujuan kenapa pemeriksaan fungsi adalah untuk memastikan keselamatan. Okay, itu pertama. Okay. Kemudian fungsi-fungsi pemeriksaan termasuk dengan kenal pasti kerosakan produk untuk meningkatkan kualiti produk dan untuk meningkatkan dan mengekalkan kualiti produk. Itu adalah fungsi ataupun tujuan dia lah. Kemudian kita ada pemeriksaan fizikal, ada beberapa jenis bentuk pemeriksaan. Contohnya mengukur saiz, mengukur nilai, membuat timbang berat, menguji kefungsian dan memastikan bekalan kuasa masukan. Okay, ini biasa kita buatlah. So setiap pemeriksaan yang kita buat harus merujuk kertas spesifikasi ataupun spek produk tersebut. Okay. Kemudian pemeriksaan keselamatan. Apa tujuan pemeriksaan keselamatan? Sama juga supaya ia selamat digunakan. Okay, tujuan dia sama. Okay, apakah meliputi apa? Meliputi penyambungan kabel kepada bekalan sama ada dalam keadaan selamat atau tiada berlaku kebocoran arus. Okay, itu adalah untuk pemeriksaan keselamatan. Okay, kemudian ada jenis-jenis pemeriksaan keselamatan. Keselamatan berjadual, persempelan, lawatan keselamatan, pemerhatian keselamatan secara umum dan pemerhatian keselamatan sikap. Okay. So ini adalah bagaimana dia punya penerangan untuk setiap jenis-jenis pemeriksaan keselamatan ni lah kalau pemeriksaan keselamatan berjadual.
So dia punya penerangan adalah sini. Jenis biasa digunakan, rutin. Okay, kalau jadual ni adalah rutin. Setiap masa kita buat. Okay. So kekerapan dia, kalau di sini contohnya bulanan lah, dia ada pelbagai. Dia bagi contoh saja kaedah kekerapan pemeriksaan dia secara bulanan. Okay, persempelan keselamatan. Apa persempelan keselamatan? So kamu terangkan bentuk pemeriksaan secara kecil atau mini. Okay. Memberi tumpuan kepada isu di mana ada laporan kecederaan atau masalah. Melibatkan 2 atau 3 orang sahaja. Ini adalah contoh saja. Dia banyak jenis lah. Kemudian terdapat 2 jenis persempelan, pelan persempelan tunggal dan pelan persempelan berganda 2. Okay. So apa itu persempelan tunggal? Dia dah terangkan dekat sini. Apa pelan persempelan berganda? Dia dah terangkan dekat sini. Okay. So tunggal menetapkan saiz sampel dan bilangan kecacatan. Berganda yang dibuat sebanyak 2 kali. Okay. Dibuat 2 kali pemeriksaan. Dia bukan buat satu sajalah. Kalau pemeriksaan kali pertama gagal, pemeriksaan kali kedua akan dibuat. Okay. So apa kelebihan? So, setiap pemeriksaan tu ada kelebihan dia. Secara pengambilan sampel lebih ekonomi, dia hanya melibatkan sebahagian saja yang diperiksa. Okay. So kurang kerosakan akibat pengenalian, mengurangkan bilangan pemeriksa. Okay. So ini adalah kelebihan lah. Nanti kalau ditanya apa kelebihan, so kamu nyatakan 4 kelebihan pemeriksaan secara sampel. Okay. Dia juga ada kelemahan pemeriksaan. Okay. Risiko menerima lot yang tidak elok dan menolak lot yang elok. Okay. Apa maksud lot ni? Okay. Kalau dekat industri, kita akan ada beberapa lot lah. Lot ni maksudnya kalau contohnya dari pukul 8 sehingga pukul 9. Okay, dari pukul 8 sampai pukul 9 kita akan ada satu produk ni. Contohnya ada 100 unit yang kita nak buat. So 100 unit tu dikumpulkan dan akan dihantar secara serentak pada masa yang sama. Okay. Itu adalah satu lot. Okay. Itu maksudnya satu lot lah. Kalau contohnya pukul 9 sampai pukul 10, okay, lot 1 dah selesai, kemudian kita ada sesi pukul 10 sampai pukul 11, kita kena selesaikan lagi lot yang kedua. Okay, masa yang sama, masa yang lain berbanding dengan lot 1 tadi. Okay, itu maksud lot. Okay, lot adalah satu kumpulan produk yang digumpulkan bersama pada waktu yang sama, menggunakan mesin yang sama, menggunakan setting mesin yang sama. Okay, itu maksud lot. Okay. So kelemahan untuk pemeriksaan secara sampel ni, menerima lot yang tidak elok. Okay, contohnya lot 1 tu bermasalah. Okay, lot 1 bermasalah. Maksudnya kalau kita contohnya kita ambil sampel lot 1. Kalau lot 1 bermasalah, kita kena reject semua lot pada hari itulah. Lot 2 pun kena reject, lot 3 pun kena reject, lot 4 pun kena reject. Itu dia punya kelemahan lah, menerima lot yang tidak elok. Maksudnya lot 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 tadi kita kena tolak juga. Sebab kita consider lot itu fail ataupun gagal. Okay. Kita akan scrap lah ataupun kita akan buang lot tersebut. So itu kelemahan dia lah, kita akan menolak ataupun membuang lot yang elok. Okay. Kemudian menambahkan kerja perancangan dan dokumentasi. So memang banyak dokumentasi lah. Okay, kalau sampel ni, dia memang ada paper lot dia sendiri, lot 1 ada paper dia sendiri, lot 2 ada paper dia sendiri. Memang kita kena catat setiap lot tersebut. Okay. So pemeriksaan ke atas sampel hanya memberi maklumat yang sedikit berbanding memeriksa produk 100%. Sebab dalam satu lot hanya ada 100 unit. Okay. So satu hari kita boleh hasilkan dalam contohnya kalau kilang tu besar, kita boleh hasilkan sampai 10 lot. Bayangkan 10 lot darab 100 unit, 1000 kan? 1000 ke 10,000? Okay, contohnya 1000. Total 1000 untuk satu hari tersebut. Okay.
So kalau lot 1 tu bermasalah, 100 unit tu bermasalah, kita hanya tahu maklumat sebenarnya hanya tahu maklumat 100 unit tu sahaja. Yang selebihnya sebenarnya kita tak tahu. Okay? Itu antara salah satu kelemahan pemeriksaan lah. Tapi sekarang ni, even masa last kali cikgu kerja di industri, memang mereka memang pakai kaedah ni lah, kaedah pemeriksaan pengambilan secara sampel. Okay, dia ambil sampel, dia tengok sampel lot 1 tak okey, dia memang tolak semua lot dan scrap ataupun buang semua lot yang dihasilkan pada hari tersebut. Okay, sebab kenapa? Sebab kemungkinan lot yang lain pun akan ada masalah. Sebab mereka menggunakan mesin yang sama. Mesin yang sama, setting yang sama. Sebab tu mereka kena tolak semua lot yang berkaitan. Okay. So, pemerhatian keselamatan dijalankan secara umum. Okay, memeriksa kaedah kerja, pemeriksaan 5 hingga ke 10 minit. Sesiapa yang komited kepada keselamatan boleh menjalankan pemeriksaan ini. Okay, pemerhatian keselamatan ni biasanya dilakukan oleh supervisor. Okay, ataupun yang paling tertinggi sekali lah dalam industri tersebut, dalam manufacturing tersebut. Okay, ini kita bercakap tentang manufacturing. Contohnya kalau dulu cikgu kerja dekat kilang komponen. Okay, so sekarang ni cikgu tengah bercerita tentang supervisor dan juga dalam kilang komponen kita ada beberapa stage yang berada dalam dalam manufacturing tersebutlah. Kita ada supervisor, kita ada technician, kita ada operator. Okay, so tugas operator, mereka akan melakukan kerja yang sama setiap hari. Okay, contohnya mereka buat visual inspection. So setiap hari mereka akan buat visual inspection, kerja yang sama sampailah mereka sangat terror. Okay. Yang technician biasanya dia akan tengok operator, dan supervisor dia akan supervise semualah. Dia akan pastikan semua orang buat kerja dengan betul. Okay. Okay, yang selepas supervisor baru ada engineer ataupun engineer lah, jurutera. Okay, jurutera dia akan kena pasti masalah dan menyelesaikan. Okay, itu tugas yang tertinggi. Okay, pemeriksaan sikap keselamatan dijalankan secara informal dalam kerja harian. Pemerhatian kepada penggunaan peralatan ni juga dilakukan oleh supervisor ataupun technician lah kepada operator yang bekerja di situ. Okay, pemeriksaan pembungkusan. Okay, apa itu pemeriksaan pembungkusan? Dia adalah kaedah membungkus sesuatu produk tersebutlah sebelum kita ship ataupun kita bagi kepada penjual. Okay? Sebab kita pengeluar. Lepas kita mengeluar, kita akan transmit kepada customer. Customer tu boleh kira sebagai penjual, orang tengah ataupun customer yang menggunakan tersebutlah. Contohnya kalau kilang A pengeluar, dia mengeluarkan komponen untuk membuat kereta. Okay, otomotif komponen. So dia akan keluarkan komponen otomotif, dia akan bagi kepada customer. Customer dia adalah pengeluar kereta lah. So segala komponen dia kena dalam keadaan yang baik untuk digunakan oleh company kilang kereta untuk pasang dia punya kereta lah. Itu salah satu contoh lah. So pembungkusan ini adalah sangat penting juga. Satu elemen yang perlu dititik berat. Okay. So pemeriksaan ke atas pembungkusan hendaklah dilakukan untuk menjaga kualiti produk, okay, dan mengawal daripada berlakunya kerosakan yang teruk. Okay, macam kita buat shipping juga, shipping contohnya kalau kamu buat bisnes kecil-kecilan, contohnya buat dekat Shopee, jual produk sugar bomb contohnya. Kalau kamu nak post dekat tempat lain pun kamu akan balut dengan betul untuk mengelakkan kerosakan ataupun pecah botol tersebut. Okay, sama juga bagaimana di industri. Okay, bagaimana pembungkusan ini sangat penting. Okay, fungsi dan peranan pembungkusan. So, apa fungsi dia?
So, kamu akan tengok senarai dia lah. Contohnya mengekalkan keselamatan, melindungi produk dari mudah pecah, bau dan terdedah kepada faktor cuaca. Okay, dan juga menarik perhatian pembeli. So, jenis-jenis pembungkusan, dia ada jenis kotak, ada tin, plastik, bubble wrap, politin ataupun pembotolan. Dia berbagai jenis lah. Okay, kaedah pemeriksaan. Kaedah pemeriksaan dia ada pelbagai jenis lah. Apa tujuan kaedah ini adalah untuk mengesan kecacatan pada proses pengeluaran produk dan melakukan penambahbaikan. Contohnya adalah pemeriksaan rawak ataupun random, pemeriksaan sampel menggunakan sampling, pemeriksaan kumpulan by batch. Okay, itu sahaja. So, kamu pemeriksaan random macam mana? Diambil secara rawak untuk mewakili satu kumpulan. Okey, pemeriksaan sampling menetapkan saiz sampel dan bilangan kecacatan. Okey, pemeriksaan kumpulan dibuat secara berkumpulan sama ada kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Okey. So itu sahaja untuk kompetisi ketiga. So contoh soalan yang biasa ditanya adalah senaraikan jenis-jenis pemeriksaan keselamatan yang selalu digunakan. Apakah fungsi pemeriksaan? Apakah yang terkandung dalam pemerhati keselamatan? Fungsi dan peranan pembungkusan peralatan elektronik dan nyatakan nilai sumber bekalan kuasa yang digunakan negara kita. Okey, cikgu ajak kita bincang yang nombor 5 ni lah. Nilai sumber bekalan kuasa masukan yang digunakan di negara kita. Okay, setiap negara dia ada nilai dia sendiri. So untuk Malaysia, kita akan guna, tadi macam ada dalam ni. Dia bagi tahu tadi. Okay, selalunya kita akan pakai 230 VAC. Okay, ataupun 240, cikgu rasa. 230 hingga 240 macam itulah. Okay, setiap negara lain dia ada dia punya nilai sumber bekalan kuasa yang lain. Okay. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak bawa hair dryer kita pergi Jepun. Kadang-kadang dia boleh merosakkan hair dryer tersebut sebab nilai kita punya berbeza. Sama juga kalau kita beli barang dekat Jepun, contoh kita melancong dekat Jepun, kita beli hair dryer dia. Lepas tu kita bawa balik pergi Malaysia, kita pakai. Pun juga ada kemungkinan boleh rosak sebab kita punya bekalan kuasa masukan lain daripada negara lain. Okay, itu adalah untuk kamu punya pengetahuan sahaja. Okay, so cikgu harap semua orang faham apa yang cikgu dah cakap. Okay, so untuk berapa minit dah kita ni? Kita pasti berapa minit dah. Okay, so untuk minggu ni, cikgu minta minggu ni cikgu minta tolong selesaikan tugasan Google Form, tugasan kedua Google Form. Sila rujuk kertas penerangan yang kedua. Okay. Jangan rujuk kertas penerangan 3, rujuk kertas penerangan yang kedua untuk tugasan 2. Okay, berada dalam bentuk Google Form. Type dengan betul, email kena type dengan betul, jangan ada typo. Kalau contohnya corina@gmail.com. Okay, so tulis betul-betul COM, tengok betul-betul kamu punya apa yang kamu type tu. Jangan ada lagi CON lah, Gmail tu GMAI lah, macam tak betul lah. So cikgu minta tolong type betul-betul email kamu sebab minggu lepas ada 2 orang juga yang tersilap type email. Okay, so dia tak dapat balik lah dia punya tugasan. So nanti bila cikgu minta balik, kamu forward balik email tu pada cikgu, akan jadi masalah lah untuk evidence. Okay, nanti adalah masalah evidence tak cukup lah apalah. Sebab salah satu sebab itulah sebab kamu tak type email dengan betul. Okay, cikgu pun tak dapat nak trace balik kamu punya jawapan. Okay, so itu sahaja. Sekejap .
Cikgu kena screenshot kehadiran hari ini. Okay, ada apa-apa soalan daripada semua orang? Okay, untuk Baron tadi, okay, Baron ada dapat dengar cikgu kah? Tolong tengok balik, bincang balik dengan kumpulan untuk tugasan berkumpulan tu. Kamu betulkan balik dan jawab soalan dia yang betul lah. Okay. Dia minta kriteria. Dia minta soalan kamu adalah apakah kriteria penilaian spesifikasi produk. Okay. Bukannya kaedah pemeriksaan lah. So kamu tengok dekat kertas penerangan 1. Tolong jawab dengan betul lah. Okay, lepas tu minggu ni kamu akan yang berada di asrama akan balik kan. So untuk yang memang tak ada line langsung di rumah. Okay, contohnya macam Dominic. Okay, Dominic lah. Okay, yang lain cikgu tak sure. Tolong bagi tahu cikgu dan mungkin kita akan ataupun yang lain siapa yang ada masalah lain. Okay, kita akan buat secara offline, okay? Pembelajaran secara offline, tapi kamu kena respon kepada cikgu. Jangan hanya diam sajalah. Bila-bila masa kamu ada line, kamu respon pada cikgu, kamu masih sehatkah? Kamu tu kah? Bagi tahulah, update cikgu apa keadaan kamu. Okay? Sangat penting sebab apa? Sebab cikgu tahu, cikgu kena tahulah keadaan semasa kamu sakit kah, kamu sihat kah, okay? Bukan hanya untuk pembelajaran, okay? Untuk kenal pasti yang kamu berada di dalam keadaan yang sepatutnya jugalah, okay? So cikgu mohon kepada kawan-kawan yang memang tak ada line nanti, tolong inform cikgu awal-awal lah sebelum kamu balik kampung. Okay, mungkin kita akan ada grup sendirilah nanti dekat WhatsApp, nanti cikgu akan utarakan lagi dekat grup WhatsApp. Okay, ada apa-apa soalan daripada semua? Baron, faham ke apa yang cikgu cakap? Faham cikgu. Okay. Okay, so yang lain dalam ni ada 8, lepas tu Anis 9, Fiona 10, Ajok 11, Cat 12. Okay, 12 orang dalam kelas hari ini. Okay. So, sampaikan salam cikgu kepada yang tak join kelas cikgu pada hari ini, terutamanya yang di asrama lah. So, kamu masih bersama lagi kan? Okay, so pastikan maklumat cikgu sampai juga. Dan bagi tahu, kalau boleh jangan senyap bila kita dah berpisah nantilah, maksudnya kamu dah balik ke kampung masing-masing, terutamanya yang asrama. Okay, so itu sahaja untuk sesi ini. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurat. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Dah boleh left semua ya?